Garis kecurunan selari. Okey, kita nak masuk selari. Selari ni best sikit. So, garis kecurunan selari. Apa yang dimasukkan garis kecurunan selari? Okay, let's say lah. Saya kata ada dua garis lurus. So, yang ni garis lurus. Sini, sini. So, ni lambang selari Ni lambang selari. Ni. So, untuk selari, apa maksud dia? Maksud dia, ni untuk ni AB. Saya buat ABCD Untuk bersamaan AB, saya kata dia punya kecurunan ni adalah 3. And then saya kata AB ni selari dengan CD. Bila selari, tanpa perlu cari pun MCD ni, saya dah tahu M dia adalah 3. Itu maksud selari. Maksud selari adalah M1 sama dengan M2. Maksudnya kalau 3 garisan dia kata selari, A, B, C, D, E, F. Maksudnya ketiga-tiga garisan tu adalah selari. As long as dia kata selari, kecurunan adalah sama. Itu maksud dia. So, garisan selari mempunyai kecurunan yang sama. Okey, sila ingat konsep ni. Garisan selari mempunyai kecurunan yang sama. Okey? So now, kita tengok dia punya soalan, jenis soalan dia. Dia kata macam ni. Tentukan sama ada garis lurus Y sama dengan 3X tambah 5 adalah selari dengan garis lurus 6X tolak 2Y sama dengan 9. So, bila dia tanya kita, selari ke tak? Selari ke tak? Soalan dia. So, bila kita nak tentukan sama ada garis tu selari ke tak, syarat dia, kecurunan lah. Kecurunan kena sama. So, bila nak cari kecurunan yang sama, saya tulis dulu persamaan yang kita ada sekarang. So, persamaan pertama adalah Y sama dengan 3X tambah 5. Persamaan kedua adalah 6X tolak 2Y sama dengan 9. So, untuk kedua-dua ni, saya akan susun dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Sebab ini adalah bentuk garis lurus. Bentuk dia, kita ada M. So, kat sini, kita ada M, kita boleh tentukan lah sama ada sama ke tak M dia orang ni. Jadi, dekat yang pertama ni, dah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Which is yang depan X tu, 3. 3 ni kecurunan lah. Tadi kita dah buat latihan. M tu 3. Untuk yang belah kanan ni pula, saya tak ada lagi kecurunan dia. Jadi, saya susun dulu dalam bentuk kecurunan. So, saya akan dapat kat sini. First, mesti Y kat depan. So, saya akan buat negatif 2Y. 6X ni saya gerakkan melepasi sama dengan algebra. Positif, gerak ke belakang jadi negatif. Okay. And then dari sini, saya nak hilangkan negatif 2 sebab syarat dia Y tak boleh ada nombor. So, saya bahagi negatif 2. Bahagi negatif 2. Bahagi negatif 2. Ini kita dah buat tadi. So, ni saya boleh cut. So, dapat Y sama dengan, ni negatif 6 per negatif 2. So, kalau tak pasti tekan kalkulator, you akan dapat 3. 3X. Yang ni 9 per negatif 2, you akan dapat negatif 9 per 2. So, negatif 9 per 2. Okay. So, dari sini, M dia adalah depan X. Ni. So, kat sini M dia 3. Jadi, saya tengok kat sini. Ni 3, ni 3. Dengan kata lain, saya boleh kata selari. Kedua-dua garisan ni adalah selari. Sebab kecurunan dia adalah sama. Itu cara kita buat conclusion bahawa garisan tu selari atau tidak. Ni kalau dia suruh tentukan lah. Dalam soalan soalan yang mencabar, selalunya dia dah bagi macam ni. Dia bagi garisan tu dah selari. So, kita dah tahulah kecurunan dia tu. Okay? So, ini adalah contoh untuk selari. And then kita tengok contoh tambah lagi. Ini saya suka soalan yang macam nombor 3 ni. Sebab you kena faham konsep dulu baru you boleh buat benda-benda ni. Okay. So, now saya buat satu soalan A. 1A. And then saya buat 2A. Kalau you guys tak faham, cakap saya buat tambahan. And then nombor 3. Then saya stop sebab kan lama sangat nanti. So, untuk 1A,
1A dia kata tentukan sama ada pasangan garisan berikut adalah selari. So, ni macam tadi. Alah, ni macam tadi. So, since dia macam tadi, saya tukar. Saya buat yang mencabar. D. Terus ambil D. Okay, soalan D. Saya copy dia punya persamaan. D. 1D. Y sama dengan negatif 3X tambah 4. Macam sama juga. Okay, tak apa. Dan 9X tambah 2Y sama dengan 12. So, you just, yang ni, dah nampak dah lah. Sebab dia dah dalam bentuk Y equal to MX plus C. So, M dia adalah negatif 3. Settle. And then, untuk yang ni, persamaan dia kita susun. You guys, kalau ada pensel ke pen buat tau. At least you guys boleh practice dengan saya sama-sama. Ni, gerakkan ke belakang. Okay. And then, depan Y bahagi. So, dapat kat sini Y boleh cut sama dengan negatif 9 per 2X tambah 12 per 2, 6. So, kat sini M dia negatif 9 per 2. Jadi, saya boleh cakap diorang ni adalah tidak selari lah. Tidak selari. Okay. So, ini adalah untuk jawapan D. And then next, nombor 2. Okay, nombor 2 ni kita nak cari nilai. Ni saya padam So, siapa yang ada soalan boleh tanya. Tak ada. Saya padam Okay, nombor 2. 2A. Tentukan nilai K bagi setiap garis selari berikut. Okay, so kalau dia nak suruh cari nilai, dia akan cakap garis tu dah selari siap-siap. So, bila dia dah selari, kita tahu M dia akan sama. Alright. So, main thing untuk konsep garis selari ni, dia sebut je garis selari, otak kamu kena fikir dah. Dia mesti berkait dengan kecurunan. Okay, jangan ingat benda lain, ingat kecurunan je once dia sebut garis selari. Okay, so dari sini kita akan tengok A dia. A dia adalah Y sama dengan negatif 3X tambah 4. And satu lagi yang selari dengan dia adalah Y tambah KX sama dengan 14. So, kita nak cari K ni. So, dari sini saya akan buat yang first ni dah dalam bentuk Y equal to MX tambah C. So, M kat sini adalah negatif 3. Jadi, ni settle. Since soalan ni memang cakap diorang ni garis selari, M dia ni pun adalah negatif 3. Ingat So, M diorang sama. Sebab selari. And then, dia ni still bukan dalam bentuk ARM. Dia bukan dalam bentuk Y equal to dalam bentuk kecurunan. Y equal to MX plus C. Dia bukan dalam bentuk kecurunan lagi. So, saya susun dulu. Y sama dengan, saya movekan KX ni ke belakang. Positif akan jadi negatif. Macam tu. So, kat sini, saya tahu M dia adalah depan X. Which is negatif K. Ni, depan X. So, M dia adalah negatif K. Negatif 3 pula. Negatif 3 yang tadi. Negatif K yang dari persamaan. So, dari sini saya compare lah dua ni. So, negatif K bersamaan negatif 3. K sama dengan 3. So, ni pun algebra. So, that's why saya tekankan algebra. Sebab algebra you akan guna dalam banyak benda. Okay. So, ini settle. Maybe saya buat one more questions before kita buat the last question, which is number 3. So, saya buat satu lagi. You guys boleh try buat sama-sama D tu. Siapa dapat jawapan siap-siap, komen. Nanti kita tengok betul tak you guys buat. So, D. D adalah 3X tambah KY sama dengan 4. And satu lagi, 2X tambah Y sama dengan 3. So, saya susun dulu yang first ni. Apa-apa saya akan susun dalam bentuk kecurunan dulu. Sebab saya nak tahu M. Ni pun sama. Saya akan buat dua-dua ni. Jadi, yang ni KY sama dengan ni. Gerak ke belakang. So, negatif 3X tambah 4. And then, tadi jangan lupa depan Y tak boleh ada nombor. So, saya divide dengan K. K. Ingat So, saya boleh cut. So, kat sini dapat Y sama dengan negatif 3 per K
X tambah 4 per K. Saya saja asingkan. Ingat yang kalau berada di atas, kita boleh asingkan dan letak di tengah. Kalau kat bawah jangan tak boleh. Kalau kat atas je, kita boleh asingkan letak tengah. Sebab tengah dengan atas tu adalah benda yang sama untuk huruf tu. So dekat sini kita dah dapat M dia adalah negatif 3 per K. And jangan tengok C ni sebab selari tak ada kaitan dengan C. Kita nak tengok M je. That's why saya suruh ingat tadi M. Selari M. Okay? And then yang belakang ni. Y sama dengan, ni gerakkan ke belakang. So dapat negatif 2X tambah 3. So M dia dapat direct. M sama dengan negatif 2. Iaitu yang depan X. So now saya akan compare dua ni lah. So sini M dia negatif 2. Sini pun sebab selari. So M dia pun negatif 2 juga. So saya boleh compare kan yang ni dengan yang ni lah. Sebab dua-dua ni adalah sama. So negatif 3 per K adalah bersamaan negatif 2. Yang ni algebra. So K akan dapat. Ni kalau you tak pasti you boleh buat cross multiplication So sini you akan dapat negatif 3 sama dengan negatif 2K. And then nak hilangkan negatif 2, you akan dapat K sama dengan negatif 3 bahagi negatif 2, you akan dapat 3 per 2. So ni adalah jawapan dia. Alright. Kalaulah you nak double check. Okay, you nak double check you bahagilah balik. Masukkan nilai K kat situ. So kalau you buat negatif 3 bahagi dengan 3 per 2, you akan dapat negatif 2 balik. Ni I just double check. Okay, so this is just nak double check. Alright. So settle untuk soalan number 2D. Saya saja buat lagi satu tambahan sebab saya tahu D selalunya mencabar sikit. Ada soalan tak before kita buat soalan number 3? Kalau tak ada, saya nak proceed number 3. Okay. Tak ada. Alright So saya padam tau yang ni. Saya padam. Alright, nombor 3. Dia kata raja di sebelah menunjukkan suatu segi 4 selari. Okey, kalau segi 4 selari, kiri kanan akan selari, atas bawah akan selari. Itu memang dia punya properties. Ciri-ciri untuk segi 4 selari. Kanan kiri selari, atas bawah selari. Alright? And then diberi bahawa garis lurus PQ. PQ yang ni adalah selari dengan SR. So ni dia baik sikit lah dia cakap. Dan garis lurus PS adalah selari dengan QR. Alright. So dia dah cakap. Sebab ni soalan form 3 kot. Kalau yang SPM saya tak rasa dia cakap. You kena tahu sendiri property tu. And then diberi O ialah asalan. Asalan ni adalah maksudnya titik kosong-kosong lah. Hitung nilai H dan nilai K. So kita nak tahu nilai H dengan K. Here. So first I tengok kat sini dia sebut banyak pasal selari. Confirm kita akan bermain dengan M yang banyak. Jadi saya akan susun semua persamaan ni dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Sebab senang nanti saya nak compare. Okay. So dekat sini, ini dah dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. So saya tentukan je dia punya M. Which is M kat sini adalah 1 per 2. Settle untuk yang atas ni. And then yang mana lagi yang dia dah susun? Okay, tak ada dah. So, jom kita susun sama-sama yang lain. Yang ni adalah Y sama dengan MX plus C dah. Cumanya depan Y ni ada nombor. So, saya divide lah dengan 2, divide 2. Sebab kita tak nak ada nombor dekat depan Y. So, ni pun kita dah buat tadi. So, sekarang kita nak apply je. So, ni boleh cut. So, Y sama dengan 5 per 2X tolak 4 per 2 dapat 2. So, yang ni adalah M dia 5 per 2. Okay, ni saya highlight Senang sikit. Nanti kita nak tengok. M dia dah ada, M dia dah ada. And then yang ketiga pula. HX tambah Y sama dengan 10. So, ni pun saya susun dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Ni gerakkan ke belakang. Positif jadi negatif. Tambah 10. So, ni M dia adalah negatif H. So, ini adalah yang ketiga. And then yang keempat. Yang ni pula. Saya susun lagi. Okay. Ni saya just perlu. Ni dah Y equal to MX plus C. Cumanya depan Y ada nombor. Saya bahagi 6. Macam tu.
So, cut. Tinggal Y sama dengan K per 6 X tambah 2. So, kat sini M dia yang depan X, K per 6. Ini. Okay. So, once saya dah dapat semua M, saya just compare M lah. M yang atas sama dengan M bawah sebab selari. M kiri sama dengan M kanan sebab dia selari. So, saya akan compare kat sini. Sebab M kat sini 1/2, M kat sini pun 1/2 juga. So, saya compare K per 6 sama dengan 1/2. So, kat sini saya boleh bawa 6 ke sana. Ataupun kalau you nak senang faham, saya buat darab 6 lah, kiri kanan. Ni boleh cut atas bawah. Dia macam tadi lah, nak hilangkan atas. Macam contoh ni, yang ni nak hilangkan atas, saya bahagi sebab ada atas bawah. Ini pun sama, saya tambah ke atas lah ni. Alright. So, ni pun boleh guna kalkulator. 1/2 darab 6, you akan dapat 3. So, dapat K sama dengan 3. Settle. Alright. And then, saya compare M pula. M dekat sini. M pula dah. M yang dekat H ni. So, kiri kanan. So, kiri kanan ini akan sama, iaitu M ni 5/2. Ini pun 5/2. So, saya compare, iaitu negatif H sama dengan 5/2. So, saya dapat kat sini, hilangkan negatif, just tukar simbol je lah. H sama dengan negatif 5/2. Ni pun algebra. So, dapat. Ini jawapan dia. H negatif 5/2, K sama dengan 3. Senang je. Konsep dia konsep persamaan yang selari je. Konsep selari. Ada apa-apa soalan tak before saya habiskan? Banyak lagi kita tak sempat. So, next week kita try buat ni. Next week baru kita belajar macam mana nak buat persamaan garis lurus. Macam mana nak cari kecerunan, nak kira kecerunan, bila diberi titik, bila diberi garis lurus. So, next week kita sambung sekali lagi. Sebab saya rasa nak dekat sejam dah. Kan lama sangat. Okay? Alright, so sampai situ saja. Hopefully you guys learn something. InsyaAllah next week kita sambung lagi. And hari Isnin ni saya akan buat Insta Live sambung pembezaan aplikasi. Nanti saya hantar soalan kat Telegram group. Okay, Bakis. Okay. Thank you guys for joining me. Okay, bye. Assalamualaikum.